السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa, pentadbir seluruh yang ada di alam semesta. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, anugerah, hidayahnya kepada kita, sehingga saat ini kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai salat maghrib berjamaah. Kita tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tahu salat 5 waktu. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita, dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita. Inilah Islam yang kita anuti, yang kita pegang, yang kita beriman dengannya. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama yang terkait dengan bangsa. Sebaliknya Islam adalah agama yang berasal daripada pemilik pencipta sekalian alam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Sebab itu Islam tak sama dengan mana-mana agama selain Islam. Mana-mana agama selain Islam, dia bukan berasal daripada Allah. Sama ada dia diubah daripada ajaran Islam yang sebenar sehingga jadilah agama Yahudi ataupun Nasrani. Seperti mana yang kita tahu, dulunya Nabi Musa ajak kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikut syariat Allah, syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi orang Yahudi ubah kitab dia. Begitu juga Nasrani, asalnya Islam, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ajak mereka menyembah Allah, mengikut syariat yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, diturunkan kepadanya kitab Al-Injil. Tapi akhirnya orang Kristian ubah kitab tersebut. Maka jadilah dia satu golongan yang Allah murka, iaitu Yahudi, dan satu golongan yang golongan yang sesat, iaitulah Nasrani. Selain daripada Islam juga banyak lagi agama-agama lain. Agama Hindu, agama Buddha, agama pagan, penyembah berhala, dan pelbagai bentuk lagi ajaran-ajaran yang orang bawa, orang anggap dia sebagai agama. Tapi yang benar, yang sahih, yang menyampaikan kepada kita hakikat yang paling benar dalam hidup kita hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam.
Dan hanya Islam adalah jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ini. Dan hanya dengan Islam sahaja seorang itu boleh masuk syurga. Kerana syurga dimiliki oleh Allah, empunya alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu selain dari Allah, maka Allah haramkan dia dari memasuki syurga. Siapa kata? Allah yang kata. Siapa yang buat syirik, kata Allah, Allah haramkan dia daripada syurga. Maka siapa-siapa yang hidup dia tahu hakikat kehidupan di dunia sebagai makhluk yang dicipta. Dia tahu setelah daripada mati dia akan dibangkitkan kembali kepada hari akhirat. Dia tahu dia bila lepas dia mati dia akan kembali kepada penciptanya. Seperti mana sebelum dia lahir ke dunia, begitulah setelah daripada dia mati dia kembali kepada penciptanya. Dia tahu. Maka siapa yang tahu dan beriman dia nak selamat, tidak ada jalan yang benar untuk selamat di alam akhirat melainkan dengan jalan Islam. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijaksana, penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Allah juga mentakdirkan bahawa Islam yang Allah turunkan ini juga akan berlaku fitnah dan cabaran di dalamnya sendiri. Untuk Allah uji orang-orang Islam di mana di kalangan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakulah perpecahan di kalangan umat. Zaman Nabi tak ada masalah, clear. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat dengar pada Nabi, sami'na wa ata'na. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Maka zaman Abu Bakar dah ada orang murtad. Abu Bakar antara yang termaktub tertulis dalam sejarah kepimpinan Abu Bakar ialah perang memerangi golongan murtad. Setelah Abu Bakar, Umar, berkembang empire Islam. Tapi serentak dengan berkembangnya empire Islam, masuklah anasir-anasir yang dulunya daripada luar Islam ke dalam agama Islam. Orang-orang bukan Muslim pun ramai duduk di Madinah, bekerja sebagai hamba dan sebagainya, duduk Madinah. Waktu kalau orang tanya apa hukum orang kafir masuk Madinah, tak sama dengan hukum orang kafir masuk Mekah. Mekah total tak boleh masuk. Mekah, tanah haram Mekah, tak ada siapa orang kafir boleh masuk. Tapi Madinah, kalau dia mari sekejap untuk bekerja dan sebagainya, maka dibenarkan untuk masuk. Asal zaman Umar dulu ada orang-orang ni datang bekerja, sehingga akhirnya Umar radhiyallahu anhu mati dibunuh oleh orang Majusi waktu sedang salat subuh di Madinah. Nah, ini pula Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlaku pula pemberontakan puak-puak Khawarij. Akhirnya Uthman mati dibunuh. Beza Umar mati dibunuh, yang bunuh Umar orang kafir. Uthman mati dibunuh orang yang mengaku Islam.
Lepas Uthman meninggal, dilantik pula Ali jadi khalifah. Berlaku khilaf di antara Ali dan Muawiyah. Akhirnya setelah berlakunya peristiwa tahkim, maka Ali menyerahkan urusan itu kepada Muawiyah. Setelah itu akhirnya Ali pun mati dibunuh. Dan bukan geng Muawiyah pun yang bunuh Ali. Setelah itu Hasan dilantik oleh orang-orang yang masih lagi mempertahankan. Tapi akhirnya Hasan bin Ali bin Abi Talib letak jawatan, dan tahun tersebut dikenali sebagai Amul Jamaah, tahun penyatuan antara Islam, antara umat, sehingga tidak berlaku lagi peperangan antara Muawiyah dan juga Hasan. Kemudian setelah itu ada pula orang nak lantik. Setelah Muawiyah meninggal, naik Yazid bin Muawiyah anak dia. Ada pula pihak-pihak yang mana cucuk Sayyidina Husain, inilah kesempatan untuk dilantik jadi khalifah. Lepas matinya Muawiyah, biarlah Husain pula jadi khalifah. Orang tulis surat kepada Sayyidina Husain. Masa tu orang Kufah tulis surat kepada Sayyidina Husain duduk di Madinah, ajak Sayyidina Husain pergi ke Kufah untuk dilantik menjadi khalifah. Tapi akhirnya orang Kufah sendiri telah mensia-siakan, tidak menepati janji. Akhirnya Sayyidina Husain pun terbunuh di Karbala. Maka makin berpecah. Adanya kumpulan Khawarij, ada kumpulan Murji'ah, ada kumpulan Syiah, ada pula kumpulan Mu'tazilah, ada kumpulan Qadariyah, ada kumpulan dalam Islam, sehingga yang tadi asalnya zaman Nabi, Islam itu ibarat mata air yang jernih yang datang daripada sumber wahyu Al-Quran dan hadis. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata air itu begitu jernih, mengalir kepada bawah. Makin ke bawah berlakulah perpecahan, makin keruh. Lagi ke bawah makin keruh, lagi ke bawah makin keruh. Zaman kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka berlaku perselisihan dalam umat Islam dengan perselisihan yang sangat banyak. Dan itu tidak pelik kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah bagi tahu kepada umat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur di kalangan kamu, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu apa tindakan kita? Kita nak Islam yang diridai oleh Allah. Kita nak Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak Islam yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dunia, dan kita nak Islam yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah akhirat. Islam yang macam mana yang sebenarnya yang Allah sebut dalam Quran, innad dina indallahil Islam. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca satu kitab, Jalan Golongan yang Selamat. Kerana di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Sataftariqu ummati 73 firqah." Umatku akan berpecah sehingga 73 kumpulan. Yahudi dah berpecah 71. Nasrani dah berpecah 72. Umat ni kata Nabi akan berpecah 73 kumpulan.
kulluhum finnar, semuanya yang berpecah tu masuk neraka kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu golongan yang selamat, ialah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Maka jalanku ialah jalan sunnah Nabi, jalan sahabatku adalah jalan jamaah yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian bila tahu golongan yang selamat ni guna tagline ahli sunnah wal jamaah, semua pula pakat nak mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah. Cuma tuan-tuan, ahli sunnah ni bukan jenama. Bila Nabi SAW bagi tahu mereka adalah orang yang ikut Nabi dan jalan sahabat Nabi, maka di sana ada ciri-ciri siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, yang juga dinamakan sebagai golongan yang selamat. Sebab dia saja selamat daripada 73. Nabi bagi tahu semua masuk neraka kecuali satu. Siapa satu tu? Orang ikut Nabi, orang ikut sahabat Nabi. Jadi dia bukan jenama, dia sifat. So kita hari ni, kita nak tahu mereka ni, kita kena kenal ciri-ciri dia, bukan dengan jenama dia. Sebab jenama semua orang boleh mengaku, akulah ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa ciri dia? Yang tu yang kita nak tahu. Kalau nak dibiarkan mengaku dialah berada di jalan yang benar, tanya Syiah pun Syiah kata dia ahli sunnah. Syiah dia pun sayang kepada ahli bait. Ahli bait, oh jangan, Syiah ni ahli bait, jangan. Saya pernah jumpa seorang syekh di asal daripada Madinah lah syekh tu. Saya jumpa dia di Indonesia. Dia tanya, mu nama apa tu? Saya kata nama Ahmad Hashimi. Dia dah ingat Hashimi hak keturunan Nabi. Oh, dia kata kalau orang Syiah jumpa mu ni, sayang dia ni ke mu ni. Pasal nama Hashimi keturunan Nabi. Saya kata syekh, ayah saya bubuh je. Saya bukan Hashimi keturunan Nabi. Hak ni syekh, hak panggil bukan rekon pun, hak palsu, hak kopi. Bukan hak ori, hak kopi. Oh, dia kata dia ingat ke Hashimi betul. Dia kata kalau Hashimi betul ahli bait, jaga orang Syiah dengar. Saya kata tu. Maknanya orang Syiah memang dia sayang kepada keturunan Nabi. Tapi apakah dia golongan yang selamat? Syiah pun menyimpang daripada ajaran Islam. So apa ciri dia? Ciri yang tu kita penting nak tahu tuan-tuan. Bukan nama. Nama ni boleh letak tapak pun boleh. Buat satu persatuan, letak nama Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak kisahlah Malaysia ko, Indonesia ko, Amerika ko, Eropah ko. Kalau letak nama, bukan sekadar nama, ciri itu yang penting. Okay? Baik, apa ciri golongan yang selamat? Itu kita nak sambung bacaan kita pada kitab ni. Ada satu kitab yang ditulis, nama dia Kitab Al-Firqatun Najiyah, Syekh Muhammad Jamil Zainu, dan kitab asalnya bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu lah mudahnya. Ini bahasa Melayu yang insya-Allah sama-sama bila kita baca kita boleh faham. Kitab ni menjelaskan kepada kita ciri-ciri mereka, berpandukan apa yang Nabi kata, berpandukan apa yang Quran kata. Sebab hak kata ma ana alaihi wa ashabi,
Yang selamat daripada satu tu, yang menjelaskan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu ciri yang macam mana, juga kena kembali kepada Nabi, kena kembali kepada Quran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Manhaj ataupun jalan pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang setia dengan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah yang saya dah bagi analogi tadi, mata air yang di hulu tu mata air yang jernih. Sebab zaman tu tak berlaku lagi perpecahan. Zaman Nabi dan sahabat Nabi tu tak berlaku lagi perpecahan. Kalau kita tanya, Syiah ada zaman Nabi? Zaman Nabi tak ada Syiah. Mu'tazilah ada zaman Nabi? Zaman Nabi tak ada Mu'tazilah. Habis tu yang ada zaman Nabi? Yang ada zaman Nabi, Nabi dan para sahabat. Semua sahabat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata air dia jernih. Maka Nabi telah mengajarkan kepada sahabat tata cara kehidupan seorang Muslim. Macam mana nak salat, macam mana nak puasa, berapa banyak nak bayar zakat, macam mana zikir, macam mana doa, nak tidur macam mana, nak niaga macam mana, nak merdeka kahwin macam mana, nak menguruskan jenazah macam mana. Semua ajaran Islam Nabi dah ajar kepada para sahabat. Sehingga sebelum daripada Nabi wafat, Allah dah turunkan satu ayat Quran yang mengendoskan bahawa Islam yang Nabi ajar telah pun komplit, sempurna. Itulah ayat Quran dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Yakni Islam yang Nabi ajar telah pun sempurna, komplit. Allah endorsement dari Allah, Tuhan sekalian alam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha, kata Allah, bagi kamu Islam sebagai agama. Maka jalan golongan selamat yang pertama, dia akan kembali kepada Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak salat? Salat cara Nabi. Macam mana nak zikir? Zikir cara Nabi. Macam mana nak jual beli? Cara Nabi. Semua mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal beragama. Ada orang silap faham. Dia kata kalau macam tu naik unta lah, tak payah naik kereta. Tak ada orang pun ajar macam tu. Maksud kita beragama. Dalam urusan kehidupan, kita nak pakai baju Melayu ke, baju kurta ke, tak kisah. Yang penting tutup aurat. Kita nak pakai kereta, kau nak naik motor, kau nak naik bas sekalipun, kapal terbang kau, itu tak ada urusan dia. Tak berlaku masalah. Even kalau sekiranya kereta ada zaman Nabi, Nabi naik kereta juga. Tapi kerana kenderaan masa tu adalah unta, maka Nabi naik unta. Dia pun kata lagi, kalau tidak tak payah makan nasi lah, sebab Nabi makan roti. La haula wala quwwata illa billah. Kita kata cara beragama. Soal makan nasi ko, makan gandum ko, makan roti ko, makan mie ko, itu cara hidup budaya setempat. Tak kisahlah, yang penting nak makan, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan,
Jangan membazir. Itulah soal agama. Apa benda nak makan, terpulang lah. Payah juga kadang-kadang kita ni jumpa orang ni. Lain kali kalau orang dia tak payah makan musang king, bagi kat saya makan. Kita nak ikut apa? Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kita maksudkan ini adalah jalan agama. Jalan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandu kepada Al-Quran dan juga sunnah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Nabi kan kata macam tu. Hadis ni famous, kita dengar daripada dulu, senantiasa diulang-ulang. Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selama kamu berpegang dengan kedua ni, kamu akan selamat buat selama-lamanya. Kamu tak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itu jalan yang pertama. Mereka adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, iaitu kembali kepada berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat yang kedua, sekiranya berlaku perselisihan pendapat, sekiranya berlaku perselisihan pendapat, maka mereka akan berhukum juga dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya berlaku perselisihan pendapat, bertelagah kamu sesama kamu, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Okay? Macam mana nak kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul? Dalam masalah ini, apa kata Allah? Dalam masalah ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey? Tentu saja kita nak sampai kepada kalam Rasul, kalam Allah tu kita lalulah para ulama ni. Ulama kata macam mana tafsir dia. Ulama kata syarah hadis ni macam mana. Tapi tetap saja ujung pangkal dia kita nak kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah di waktu kita berselisih pendapat. Nombor satu, mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, mengikut jalan Rasul. Yang kedua, sekiranya berlaku perselisihan pendapat, maka mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nombor tiga, golongan yang selamat tidak akan mendahulukan mana-mana orang lebih daripada Allah dan Rasul. Tidak akan mendahulukan mana-mana orang lebih daripada Allah dan Rasul. Kita kata dalam masalah ini Nabi kata begini. Dalam masalah ini Nabi buat begini. Dia kata biarlah, tak apalah hak Nabi buat tu, biarlah aku nak buat hak tok guru aku ajar. Maka dalam kes tu dia telah mendahulukan tok guru dia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata dalam ayat Al-Quran Allah kata macam ni. Dia kata tak apalah hak tu Quran, tapi hak tok guru aku ajar macam ni. Dia tak akan jadi macam tu. Orang Islam bila dia dengar Allah kata, bila dia dengar Nabi kata, apa yang akan keluar daripada mulut dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau Allah kata macam tu lah tuan-tuan. Nak kata apa lagi? Allah yang kata. Kalau Nabi kata macam
Macam tu lah muka Nabi kata lagu tu. Nah. Baik. Dalam semua urusan agama dia, semua urusan agama dia, dia tidak akan mendahulukan perkataan Allah dan juga Rasul. Mungkin berlaku khilaf dalam memahami perkataan Allah dan Rasul itu, mungkin berlaku. Tapi setelah jelas kepada dia ini yang Allah kata, ini yang Rasul kata, dia tak akan mendahulukan perkataan seseorang lebih daripada apa yang Allah kata, lebih daripada Nabi kata. Dia jadi macam tunduk. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, Islam ni maksudnya tunduk, menyerah diri kan? Islam ni maksud apa dia? Menyerah diri, submission, istislam dalam bahasa Arab. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Maknanya apa saja Allah kata, kita sami'na wa ata'na. Kita tak akan mendahulukan orang lain lebih daripada Allah dan Rasul. Nabi kata tak ada orang tahu tentang kiamat. Dia kata, itu guru aku tahu. Dia bagi tahu kiamat akan berlaku 2023. Contoh. Dia kata bohong. Sebab Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi jawab tak tahu. Takkan Nabi jawab tak tahu, tiba-tiba tok gurumu tahu? Nama? Kita tak akan mendahulukan seseorang pun lebih daripada Allah dan Rasul. Takkan Nabi tak tahu, tiba-tiba dia tahu. Nabi tak tahu benda gaib, dia kata tok guru dia tahu benda gaib. Takkanlah. Nabi tak boleh tolong orang setelah daripada baginda wafat. Tiba-tiba dia kata tok guru dia walaupun wafat, tapi tok guru dia boleh tolong anak murid dia. Siapa pergi kat nak cari rezeki, nak minta gapo, minta taruh tangan doa dengan tok guru dia. Takkanlah tok guru dia lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi ciri ketiga apa dia? Mereka tidak akan mendahulukan perkataan seseorang atas kalam Allah dan kalam Rasul. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita berhenti azan sekejap. Baik. Ciri dia yang keempat. Ciri dia yang keempat. Golongan yang selamat, dia senantiasa menjaga tauhid, menjaga kesucian tauhid. Maksudnya apa? Paling utama dalam dakwah Nabi ni, tujuan Nabi datang kepada kita, apa dia? Hak Nabi kata jalan aku dan jalan sahabatku tu, apa benda yang paling utama yang menjadi ciri terbesar dalam risalah Nabi? Apa dia? Iaitulah Nabi mengajak menyembah Allah satu-satunya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tidak begitu?
keutamaan dakwah Nabi hak paling utama, paling asas ialah Nabi mengajak supaya menyembah Allah yang Maha Satu dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain dari Allah. Ini ciri utama dakwah Nabi. Jadi orang yang berada nak ikut jalan Nabi, dia kena jaga hak nombor satu ni, jaga tauhid. Tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang Nabi duduk di Mekah, orang sembah patung-patung berhala. Nabi ajak mereka supaya tinggalkan semua patung-patung berhala. Padahal Quran bagi tahu, bila ditanya kepada orang kafir, apakah mereka sembah patung-patung berhala ni? Mereka jawab apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami sebenarnya bukan sembah patung ni. Kami sembah Allah, cuma patung-patung ni kami jadikan dia sebagai perantara antara kami dengan Allah. Asal dia perantara je, tuan-tuan. Asal dia perantara je. Sebab Quran bagi tahu, kalau tanya orang musyrikin Mekah, siapa cipta langit dan bumi, agak-agak jawapan dia apa? Allah. Quran bagi tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya dia siapa cipta langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Habis tu kenapa sembah patung tu? Perantara. Sejarah dia macam mana sejarah dia? Kalau tuan-tuan belajar sejarah macam mana asal usul penyembahan patung berhala ni, tuan-tuan. Asal dia daripada perantara. Hak mula-mula berlaku sejarah penyembahan berhala ni bila? Nuh. Orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Ada orang-orang saleh yang disebut dalam surah Nuh. Mereka ni adalah orang-orang saleh pengikut Nabi Nuh. Bila dia mati, maka orang pun buat tanda ingatan kepada mereka. Kemudian akhirnya mereka buat patung untuk mengingati orang-orang saleh ni. Lalu generasi yang datang pun mula menghormati patung tersebut sebagai patung orang soleh. Mati generasi yang pertama tu, marilah generasi kedua, dia menganggap patung-patung ni boleh memberikan manfaat kepada mereka. Lalu jadilah patung-patung ini perantara antara dia dengan Allah. Mari generasi yang ketiga, akhirnya mereka minta kepada patung tersebut. Maka berlakulah penyembahan berhala di kalangan umat. Asal usul silah asal dulu macam tu. Rujuk dalam surah Nuh, kita boleh tengok tafsir cerita dia macam mana. Berlaku penyembahan patung berhala di Mekah. Asal dulu kan Mekah ni ajaran Nabi Ibrahim. Dibina Kaabah tu Nabi Ibrahim yang asas dia. Dengan anak dia Nabi Ismail. Asas Mekah tu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian sampai seterusnya, itulah syariat mereka. Macam mana tiba-tiba zaman Nabi Muhammad patung berhala ada depan Kaabah? Tuan-tuan baca sejarah. Asal dia berlaku, seorang lelaki yang baik, warak, ahli ibadat. Nama dia Amru bin Luhai al-Khuzai. Amru bin Luhai al-Khuzai ni, dia ni orang duduk Mekah, dalam masa yang sama dia duduk pergi berdagang di Syam. Sampai di Syam, dia tengok orang sembah patung.
fastahsanahu, dalam kitab sirah sebut, akhirnya dia menganggap baik menyembah patung. Pasal apa? Di Mekah mereka hanya ada Kaabah bentuk petak 4 segi. Di Syam dia tengok orang sembah ada patung rupa, ada mata, ada hidung, ada telinga. Akhir sekali dia bawa patung tersebut balik ke Mekah. Masih lagi menyembah Allah depan Kaabah. Tapi apa dia buat? Dia letak patung tu di depan Kaabah, supaya bila dia menghadap Kaabah, dia nampak patung tu, dia rasa dia menyembah sesuatu yang lebih baik. Mungkin dia nak bayang, aku nak berapa, wallahu ta'ala alam lah. Tapi itulah asal. Akhirnya daripada satu patung tambah 2, tambah 3. Waktu Nabi keluarkan patung daripada kota Mekah, sewaktu Nabi tawan Kaabah, Nabi keluarkan 360 patung keliling Kaabah. Asal daripada mana? Perantara. Sebab tu Nabi sangat sensitif bab tauhid. Dalam perjalanan balik perang Hunain, Nabi jalan balik dengan sahabat. Tiba-tiba sahabat tengok ada satu pokok. Pokok ni orang-orang jahiliyah dia gantung senjata dia ikat macam-macam, dia minta dengan pokok tersebut. Dia panggil Zatu Anwat, pokok tersebut. Maka sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ni, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, carilah kepada kami satu pokok keramat juga. Seperti mana mereka ada Zatu Anwat, pokok keramat mereka, carilah satu pokok keramat untuk kami juga. Kami nak buat seperti mana mereka buat. Kami nak minta seperti mana mereka minta." Nabi SAW kata, kamu ni tak beza dengan pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Di mana Bani Israel kata, ij'al lana ilahan kama lakum alihah, kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, mu buatlah Tuhan kepada kami seperti mana orang tu ada Tuhan. Nak suruh nampak, dia nak nampak Tuhan dia seperti mana orang sembah Tuhan tu nampak, dia nak suruh nampak Tuhan dia. Yang tu akhirnya Samiri dia buat patung anak lembu tu. Jadi Nabi kata, puak-puakmu ni cepatnya lah nak ikut, Allah panggil apa? Pengikut Nabi Musa. Puak Nabi Musa lagu tu. Jadi sahabat masa tu minta apa? Minta pokok keramat. Nabi tak bagi. Minta dengan Allah. Setelah zaman Nabi wafat, waktu berlaku perang Hudaibiyah. Perang Hudaibiyah, tuan-tuan tahu perang Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah, ada berlaku perjanjian Bai'atul Ridwan dipanggil. Perjanjian taat setia yang berlaku di bawah pokok. Pokok tu duduk di Hudaibiyah. Pokok tu disebut dalam Quran, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mana mereka berbai'ah kepada kamu di bawah pokok itu. Pokok tu duduk mana? Duduk di Hudaibiyah. Selepas Nabi wafat, orang masuk Islam ramai, berbondong-bondong masuk Islam. Orang pergi ke Mekah, orang pergi tengok pokok tu. Orang pergi jumpa, orang pergi dekat pokok tu. Orang tabarruk, orang minta berkat dengan pokok tu. Orang minta doa dekat pokok tu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata tak boleh jadi. Lama-lama dia jadi menyakit seperti mana jahiliyah dulu. Akhirnya Sayyidina Umar potong pokok tu, tebang. Padahal pokok tu pokok yang disebut dalam Quran. Sayyidina Umar tebang pokok tersebut. Supaya apa? Supaya manusia tidak lagi tauhid dia, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan yakin bahawa sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap doa mereka. Dan Nabi pun bagi tahu, idza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mahu pertolongan, minta tolonglah dengan Allah. Allah kan tepat segala-galanya. Hak kita kata dalam surah Fatihah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi orang ahli sunnah ni dia jaga tauhid. Dia tak akan ajak orang tiba-tiba dia mari, tuan-tuan, mari kita pakat doa di pokok ni, di pokok ni dah usia dia 500 tahun dah ni, pokok ni berkat keramat ni, mari kita doa dekat pokok ni. Dia tak akan kata macam tu. Sebab dia jaga tauhid dia. Dia tak akan pergi dijumpa mana-mana kubur keramat, kubur tok wali, kubur berapa, tuan-tuan, kata mari kita doa. Dia dengar kita dalam kubur ni, kita minta dengan dia, biar dia minta dengan Allah. Wahai fulan bin fulan, tolong kami, dia kata. Orang ahli sunnah tak akan buat macam tu sebab dia jaga tauhid. Dia jaga bahawa ni benda hak Nabi bawa. Nabi ni nak batalkan penyembahan selain dari Allah. Patung berhala Nabi buang, kubur-kubur keramat Nabi buang. Nabi nak buat Masjid Nabawi tu, tuan-tuan. Nabi pindahkan kubur hak ada di Masjid Nabawi tu. Buang semua-semua ada, buat masjid. Dan Nabi SAW pesan sebelum dia mati, Nabi kata, jangan jadikan kubur aku tempat ibadatnya kamu. Maknanya tempat kamu berdoa, minta apa pun di kubur Nabi, jangan. Dan Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku berhala yang disembah. Nabi minta dengan Allah macam tu. Pasal apa? Sebab Nabi datang bawa risalah Islam untuk menyucikan manusia daripada kesyirikan. Asas dakwah Nabi yang paling utama, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ni kerja Nabi yang paling utama. Jadi kalau orang nak ikut Nabi, manhaj ahli sunnah sebenar, dia sangat menjaga tauhid. Dia tak ajak manusia. Orang Syiah apa jadi? Minta dengan Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Orang Kristian apa jadi? Oh Jesus, oh Jesus. Mereka minta dengan Jesus, mereka minta dengan Husain. Kita ahli sunnah, image kita, keistimewaan kita, yang paling utama dalam agama kita, ya Allah tolong kami, ya Allah bantu kami, ya Allah, apa-apa pun Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik tempat yang kita serahkan urusan kita padanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Harisun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia beratlah, kamu rasa susah, dia akan rasa berat bagi kamu. Harisun 'alaikum, dia akan sungguh untuk kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat kasihan belas, lemah lembut dia dengan orang mukmin. Nabi datang kepada kita. Fa in tawallau, sekiranya orang berpaling daripada kamu, faqul, katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku. Hasbi Allahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkal, kepada Dialah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy yang agung. Allah ajar kita macam tu.
Lalu tiba-tiba ada orang lain ajar kita kalau ada hajat tuan-tuan, minta dengan fulan, minta dengan fulan. Kita dunia ni ada wali-wali yang menjaga dia, ada orang-orang keramat, ada wali kutub, wali gapo. Tuan-tuan doa minta dengan dia, minta dengan fulan, minta dengan fulan. Kita kata kalau macam tu samalah dengan orang Kristian, sikit-sikit Jesus, Syiah kata Hussein. Kita orang Islam, Allah, ya Allah, ya Allah. Akidah asas dia, Nabi ajar kepada kita. Tuan-tuan tengok doa Nabi macam mana. Ada Nabi doa minta ya Jibril? Tak ada. Nabi tak minta dengan Jibril, Nabi minta dengan Allah. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan tersembunyi. Ya Allah yang maha pemurah. Ya Allah yang maha agung. Ya Allah. Semua Nabi sebut Allah. Mari orang tiba-tiba dia kata dia ahli sunnah, tapi ajak doa minta dengan pokok, ajak doa minta dengan fulan tu wali, ajak doa minta dengan kubur keramat, ajak doa. Ini bukan ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah, dia akan menjaga tauhid. Dia akan ajak manusia, mari kita kembali beriman kepada Allah. Kita minta hanya kepada Allah. Kita sujud hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kerana Nabi SAW kata, ad-du'a huwal ibadah. Doa sesungguhnya itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah sama nilai dia dengan bersujud kepada selain Allah. Sebab Nabi kata apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sujud ibadat tak? Sujud ibadat. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah mengongsikan ibadah kepada selain Allah. Sama seperti sujud kepada selain Allah. Boleh tak sujud kepada selain Allah? Tak boleh. Maka begitulah tak bolehnya berdoa kepada selain Allah. Kerana Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bukan sekadar dari sudut pahala, bila kita berdoa kita dapat pahala sebab doa itu ibadat. Tak. Sebagaimana doa itu ibadat, kita dapat pahala, begitulah juga doa itu ibadat, kita tak boleh serahkan dia kepada selain Allah. Seperti mana sujud itu ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Begitulah juga doa ibadah, tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Nabi kata, idza sa'alta fas'alillah. Jelas Nabi kata, bila kamu minta dengan Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada kadang-kadang orang jawab, kalau gitu tak payah minta tolong lagi, tak pergi jumpa doktor, tak payah minta tolong orang tu, tak minta tolong orang nemu sendiri, mati tanah sendiri. Tu minta tolong dalam qadar kemampuan makhluk lain. Kalau kita cakap ni minta tolong di luar kemampuan makhluk ni. Minta rezeki, minta sihat, minta tolong angkat gas orang mari kat rumah kita tak gerak nak angkat. Bila dak tolong angkat gas kat masuk kat dapur, yang tu tak nama lah pula minta. Dia panggil apa? Minta doa, tu minta tolong hak sudut ni. Nah, minta tukang jahit, saya ni baju saya ni koyak ni, boleh tolong jahit. Tu tak apalah dalam kemampuan makhluk. Ni dalam benda yang luar daripada kemampuan makhluk. Minta rezeki, minta hajat, minta jodoh, minta kaya, semua ni hak Allah belaka, tuan-tuan. Nah, minta zuriat. Dia minta zuriat mana? Pulau Dayang Bunting. Dulu pergi mandi, duk berendam dekat Pulau Dayang Bunting. Dia kata selepas saya balik berendam Pulau Dayang Bunting, saya balik-balik isteri saya mengandung. Ya salam. Pulau tu ada kuasa ke? Tasik lah, bukan pulau tu. Tasik tu ada kuasa ke? Siapa yang berendam dengan niat tasik tu boleh menyebabkan dia mengandung.
maka dia telah meletakkan sesuatu kuasa Allah pada tasik tersebut. Syirik. Ahli sunnah tak buat macam tu. Ahli sunnah kata, mun apa? Aku nak anak, nak minta rezeki. Istighfarlah kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata antara kelebihan istighfar dalam Quran, yursil faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala kata yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan sebab istighfar Allah limpahkan kamu harta, Allah limpahkan kamu anak pinak. Istighfar, minta dengan Allah. Kita ahli sunnah begitu sifat dia, menjaga tauhid. Jangan dia buat amalan karut-marut nak pergi berendam dalam tasik dan yang bunting sebab nak mengandung. Aduh, Allah. Ada setengah tu orang ajar macam mana tuan-tuan? Kalau nak dapat rezeki, nak duit 50 tu nak suruh tambah duit 100 tu, kalau tambahlah poket kita, ambil dompet ni, ambil dompet kita, wallet kita ni, keluar sapu lah pula nak buat. Tak tunjuk dompet tau. Ambil dompet kita, keluar duit 100 tu, cakap, "Hei, duit 100, ajak kawan-kawan kamu masuk dalam dompet aku." Ada orang ajar macam tu. Apa hukum tuan-tuan? Duit 100 tu boleh bagi rezeki kepada kamu? Tak ada. Allah yang boleh. Di saat kamu kata, "Hei, duit 100, ajak kawan kamu masuk dalam dompet aku," bererti kamu minta rezeki daripada duit 100 tu. Sedangkan tepat kamu minta rezeki sebenarnya Allah. Ahli sunnah sangat menjaga tauhid. Sangat menjaga tauhid. Sebab tu kita kena kenal ciri dia tuan-tuan. Bukan sekadar nama ahli sunnah, tapi tiba-tiba ajak orang kepada syirik. Jangan. Ajak orang berdoa minta dengan wali-wali, bahawa kita ni langit ni ada wali penjaga gini. Kalau kita tak betul ada hajat, sebut nama wali fulan bin fulan, sebut nama wali tu, sebut nama wali ni. Ya Allah, kenapa kita tak sebut nama Allah? Bukankah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat? Bukankah Allah tu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak tidur dan tidak mengantuk? Bukankah Allah tu Allahus Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan dialah segala sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 4 ciri. Ada lagi sebenarnya, tapi begitulah masa ni, rasa tak cukup. Tapi insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita sambung lagi tentang macam mana mengenali ciri ahli sunnah yang sebenar untuk kita selamat dunia dan lebih-lebih lagi selamat di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jaga akidah kita, jaga iman kita, jaga keselamatan agama kita, supaya kita tergolong dari golongan yang selamat, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.